Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Tetap dan juga Timbalan Pengerusi Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Syayun fil ard wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam maju Johor. Yang dihormati dan kita kasihi, yang berbahagia Tan Sri Syahril bin Samad selaku Ketua UMNO bahagian, yang berusaha Tuan Haji Asim bin Ahmad selaku Naib Ketua UMNO bahagian, yang berusaha Puan Haji Sa'diah binti Husin, Ketua Wanita UMNO bahagian, yang berhormat Saudara Muhammad Hairi bin Masyah selaku Ketua Pergerakan Pemuda bahagian merangkap Ketua Pemuda UMNO Johor, yang berusaha Tuan Nur Azwa, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian. Seterusnya kepimpinan Barisan Jawatankuasa UMNO, pegawai dan juga Barisan Jawatankuasa, ketua-ketua cawangan dan sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, saya nak ucapkan sedikit tahniah lah. Pertama kali saya berucap di hadapan ini, saya lihat ramai di antara perwakilan yang masih tegar berada di Dewan yang berbahagia ini. Saya ucapkan tahniah. Pertamanya, mengenali diri saya Yahya bin Jaafar, anak kelahiran Johor Bahru, berasal daripada Majidi. Saudara Anwar, kalau dulu dikenali Majidi itu Housing Trust. Majidi bertukar nama kepada Kampung Datuk Sembilan Menteri. Ketika Majidi itu disekelilingi dengan sawah padi, kebun sayur, saya dah ada di Majidi itu. Ketika itu Ajasna pun tak ada, Desa Jaya, Desa Makmur semua tak ada, saya ada di sana. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan calon Parlimen Johor Bahru di antara mereka 6 orang itulah. Saya menawarkan diri setelah saya kalah dalam PRU ke-14 tadi. Saya kembali bangkit menembus maruah diri saya dan keluarga saya dan juga UMNO, parti kesayangan kita. Sudah tentu kalau nak jadi ahli parlimen, tuan-tuan pun tahu saya menceburi pemuda ni zaman Gaus dulu. Ketika Khalid Nordin kalah pun saya ada, saya tetap Ketua UMNO. Datuk Khalid Nordin Ketua Pemuda pun saya ada. Datuk Latif Endut Ketua Pemuda pun saya ada. Ketika saudara Abu Talib jadi Ketua Pemuda, saya terkeluar daripada ring itu, tapi saya tetap kekal dalam UMNO baru Johor Bahru. Dan saya kembali semula ke dalam bahagian Johor Bahru dengan izin rakan-rakan daripada bahagian Johor Bahru. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang nak masuk bahagian Johor Bahru. Kalau dulu nak masuk Johor Bahru, saya pun tak tahu macam mana lah. Seangkatan dengan saya iaitu Tuan Haji Zain, Azman Dawang, mereka yang mendahului saya ketika saya zaman pemuda yang telah masuk ke dalam bahagian Johor Bahru. Untuk makluman tuan-tuan, di zaman pemuda kita sedar bahawa jatuh bangun saya dalam politik biasa. Dalam politik kita kena menerima segala hakikat. Kadang-kadang kita berada atas, kita ada di bawah, dan kita ada atas, berada di atas semula. Itu merupakan ketentuan Allah Ta'ala yang telah ditetapkannya. Sebagai manusia, kita merancang, Allah yang menentukan. Zaman-zaman saya pemuda bersama Saudara Isa, Saudara Amir Mariadi dan rakan-rakan yang lain, kita tidak mengenal jemu. Penat adalah
Walaupun kita bukan pemuda bahagian ataupun kita pemuda dalam cawangan, kita tetap bersama UMNO bagi menentukan kejayaan dalam setiap PRU. Tuan-tuan, sebagai calon, sudah tentulah kita kena fikirkan bagaimana kita untuk membentuk perancangan yang lebih holistik dan bagaimana. Tuan-tuan, kita perlu ada perancangan pendek, pertengahan dan jangka panjang. Bagi diri saya tidak menjadikan bulan, bintang dan langit. Tapi yang pentingnya memastikan bahawa Johor Bahru dalam track dan sentiasa berada dalam keadaan berkhidmat dan sentiasa dengan visi dan misi-misi yang perlu kita capai. Visi yang saya ingin bawa pada masa akan datang, insya-Allah, iaitu perkara asas, iaitu merupakan isu perumahan bagi semua pihak. Bagi generasi muda, mereka yang masih belum rumah, kita perlu bantu memperbanyakkan pembangunan perumahan khususnya di dalam kawasan Melibel, dalam urban area Johor Bahru ni. Kita tahu bahawa kita bakal mempunyai kawasan yang pengambilan semula di zon industri Lakin. Kerajaan negeri telah merancang untuk membangunkan perumahan bagi khusus pada orang-orang Melayu di Johor Bahru ni. Kedua, pendidikan perlu diutamakan. Saya merupakan pengurusi kebangsaan kumpulan penggerak ibu bapa komuniti swasta Malaysia. Erti kata seolah-olah ni PIBG lah, saya ni pengurusinya peringkat kebangsaan. Sudah betulnya banyak agenda perlu kita perkasakan supaya memastikan bahawa anak-anak Johor Bahru dapat hak sewajarnya untuk membela generasi muda. Ketiga, kita kekalkan kawasan Melayu di dalam bandar supaya Johor Bahru ni lebih bermaruah melihat kawasan-kawasan. Kita besarkan kawasan-kawasan Melibel yang berada di kawasan Johor Bahru. Kita juga ingin memberi peluang yang baik kepada khususnya belia-belia. Kita ada exco belia, sudah tentunya kita akan dapat peluang baik, umpamanya dari segi sudut pekerjaan dan sebagainya. Kelima, tingkatkan produktiviti ekonomi di Johor Bahru ini. Pembangunan ekonomi Johor Bahru merupakan satu peperangan yang pesat yang kita tahu dan kita harus bersama dengan keadaan ini. Yang keenam, kita wujudkan urban poverty. Yang ketujuh, pelan jangka panjang climate change ni, yang mana kita perlu menangani isu-isu banjir di dalam bandar Johor Bahru ni, dan kita pastikan bahawa Johor Bahru ni zero sifar daripada banjir di kawasan Johor Bahru. Yang terakhir iaitu melahirkan lebih ramai usahawan muda di Johor Bahru dengan keberadaan ESCO bersama kita. Tuan-tuan perwakilan yang saya hormati sekalian, sebagai timbalan ketua bahagian, memang ada slot ucapan penangguhan yang diberikan pada saya. Jadi, kalau lebih molek saya berucap dalam ucapan penangguhan ini dengan saya menyampaikan beberapa pangkat pantun untuk tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, Parlimen Johor Bahru kerusi hangat, Dun Lakin menjadi penyeri. Kehadiran tuan-puan membakar semangat untuk kita bangkit kembali. Berjalan di hutan terasa sunyi, sedang berjalan mencari sawi. Itu biasalah, sawi yang dihantar. Semboyan perjuangan sudah berbunyi. Bangkitlah semua demi parti keramat kita. Pertamanya, saya ingin mengucapkan sedikit terima kasih, ucapan tahniah
khususnya kepada perwakilan yang hadir pada hari ini di persidangan yang sungguh harmoni, sungguh penuh makna sebelum kita menghadapi PRU ke-15. Dan saya mengucapkan tahniah kepada semua peringkat yang telah menjayakan persidangan peringkat cawangan masing-masing. Saya ucapkan tahniah. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi tahniah khususnya kepada Yang Berhormat Saudara Hairi Mahsyah di atas kejayaan merampas semula kursi Lakin dengan sekaligus diangkat sebagai ahli mesyuarat kerajaan negeri. Oh, biar dia tak ada, nanti dia tak cek dia pula. Kemenangan ini tidak datang tanpa sumbangan dari seluruh jentera bahagian UMNO. Sekali lagi, sekaligus saya ucapkan terima kasih tahniah khususnya pada pergerakan puteri, pergerakan pemuda, kepada wanita bahagian, seterusnya ketua-ketua cawangan, seluruh warga kerja pilihan raya semasa PRN yang telah berpenat lelah berkempen bertugas dalam PRN bagi memastikan kemenangan kita bersama. Sesungguhnya anda merupakan tulang belakang dan anda juga merupakan juara di sebalik kejayaan kita hari ini. Pada hari Senin yang lepas, 10 Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Parlimen dibubarkan bagi memulangkan kembali mandat rakyat untuk membentuk kerajaan yang lebih stabil. Maka kalau kita lihat kejam pelik hampir 5 tahun ketika gelap Barisan Nasional yang lalu, terlalu banyak peristiwa yang kita tempuh dan lalui bersama. Yang benarnya, kita kalah dalam pertempuran PRU 14 di Parlimen Johor Bahru. Kita tidak hilang segalanya dengan hanya sekelip mata. Namun tidak seinci pun kita berganjak, apatah lagi mengalah. Kekalahan yang banyak mendidik dan mendewasakan kita. Kekalahan yang memberi ruang untuk bermuhasabah diri dan membina semula benteng kermufakatan. Walaupun dalam serba kekurangan, kita tetap untuk berkhidmat, berbakti kerana kita percaya kita perlu terus menggalas walaupun mandat bukan milik kita. Dari Dun Lakin ke Dun Sulang, kita satu ini semua, tanpa mengira agama, bangsa, tanpa mengenali waktu, musim. Kata kita anggap sebagai satu keluarga besar UMNO Johor Bahru. Agenda kebajikan kita utamakan. Agenda pendidikan juga kita perkasakan. Serta agenda kesejahteraan terus kita perkukuhkan demi permasalahan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita sudah menyaksikan pencapaian yang membanggakan apabila Barisan Nasional Johor telah melangkahkan sejarah besar dalam PRN yang lalu. Kita menang 40 kursi daripada 56 kursi yang kita tandingi. Tetapi untuk saya ingatkan di sini, PRU 15 yang mendatang ini merupakan medan yang sangat berbeza daripada PRN yang lalu. Pilihan raya yang bakal mendatang ini dengan penuh cabaran dan dugaan yang semakin hari semakin rumit dan semakin membesar untuk kita selesaikan sesama kita. Tambahan pula, PRN Johor yang lepas kita telah menerima kunjungan dan bantuan daripada jentera-jentera seluruh negara. Tetapi kini mereka sudah pulang ke kawasan masing-masing bagi berjuang
untuk memastikan kemenangan kawasan-kawasan masing-masing supaya menjadi kemenangan yang lebih besar. Jadi, tinggallah kita dalam keluarga UMNO Johor Bahru bagi meneruskan kesinambungan yang ternegara. Oleh itu, jangan pernahlah sekali kita alpa dan terlalu selesa dengan kemenangan yang kita peroleh sebelum ini. Kerana PRU 15 ini merupakan pertempuran yang sebenarnya untuk kita saksikan keyakinan rakyat terhadap parti kita. Namun, saya tidak menafikan kejayaan perayaan ini perlu dijadikan suntikan dan juga dorongan kepada kita semua. Malahan momentum yang ada harus kita kekalkan. Gerak kerja sesama kita perlu diperkemaskan dan kita dapat gandakan lagi dalam PRM yang ke-15. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, senario dan lanskop politik kita sudah berubah mengikut peredaran zaman. Penambahan undi di kalangan pengundi muda ini wajib kita beri perhatian. Anak-anak muda masa kini sudah menjadi cerdik, cakna dan nilai politik negara. Kini mereka sudah bermula prihatin akan dasar dan juga polisi negara, sama ada berfaedah ataupun sebaliknya kepada mereka ini. Yakinlah bahawa hanya satu impian dan harapan yang mereka mahukan. Mereka mahukan sebuah kerajaan yang stabil serta mampu memberi penyelesaian dan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan dan krisis yang mereka hadapi. Ini kerana cabaran anak-anak muda masa kini memanglah lebih jauh dahsyatnya, lebih baik dari segi pendidikan, peluang pekerjaan, latihan modal insan dan kebajikan asas. Lebih-lebih lagi dengan impak negatif yang ditinggalkan oleh pandemik COVID-19. Walaupun kita di Johor ini bertuah kerana sudah berpengalaman merasakan impak undi 18 dalam PRN Johor, kita nampak sokongan bagi orang muda ketika PRN yang baru ini meningkat secara mendadak. Saya ucapkan tahniah kepada YB Haidir. Maka kita perlu segera pertingkatkan langkah gerak kerja kita, lebih berfokuskan dengan sesuai mengikut keadaan semasa. Kita tidak boleh bergantung kepada persepsi dan andaian semata-mata. Kita perlu sentiasa mendengar dan meneliti kehendak pengundi dan sentiasa terbuka mendengar dan pandangan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pelbagai inisiatif dan usaha yang telah dibantu bagi melaksanakan diberi kepada kerajaan untuk semua rakyat. Daripada golongan B40, M40, bujang, mahasiswa, peniaga kecil, petani, nelayan dan lain-lainnya, semuanya kita bantu. Namun sering saja ada pihak yang berundi menafikan usaha-usaha mundi yang kita lakukan. Hal ini kerana kita agak lemah dalam pengurusan media sosial dan juga menjadi punca utama kekalahan kita dalam PRU 14 yang lepas. Terbukti kita gagal untuk mengingatkan rakyat, khususnya orang muda, tentang jasa dan bakti parti keramat kita ini. Justru itu, saya ingin menekankan kepada semua memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai medium utama dalam kempen kita untuk PRU yang ke-15 ini, insya-Allah. Kempen-kempen politik pada era ini khususnya tidak perlu dihadkan kepada berkempen ke rumah lagi. Modus operandis yang lebih efektif yang perlu kita laksanakan dan perkasakan. Kita sampaikan dan ingatkan rakyat, khususnya orang muda, bahawa Barisan Nasional merupakan parti yang sekian lama telah menabur khidmat bakti di atas pembangunan negara selama ini. Ingatkan mereka juga bahawa Barisan Nasional merupakan parti yang telah menjamin kestabilan,
menawarkan polisi mesra rakyat serta mampu melonjakkan ekonomi negara. Saya juga ingin maklum bahawa media sosial bukanlah saja kepakaran generasi sekarang, tapi juga tidak boleh kita menolak bahawa media sosial ini sebenarnya dapat membantu kita berinteraksi dengan pengundi-pengundi, khususnya orang golongan muda. Justru itu, Johor Bahru merupakan satu tanah yang cukup kaya dengan proporsi ekonomi pelaburannya yang agak tinggi. Tidak cukup dengan kedudukan geografi yang strategik di Johor Bahru ini, mempunyai potensi permodanan kemajuan yang baik dan tidak boleh disangkalkan semua ini. Tidak juga cukup dengan omong-omong kosong bahawa data statistik KDNK Johor pada tahun 2020 mencatat nilai 128 bilion bagi menyumbang 70.7 KDNK nasional, merupakan negeri yang ketiga tertinggi nilai sumbangan KDNK negara. Sektor pembuatan dan juga perkhidmatan mendominasi struktur ekonomi masing-masing dengan nilai KDNK 38 bilion. Tentunya Johor Bahru merupakan ibu negeri Johor yang sudah menjadi penyumbang terbesar dan signifikan ke arah pencapaian. Saya juga ingin menanyakan kepada tuan-tuan sekalian, adakah kita sanggup melihat potensi dan prospek Johor Bahru ini maju diimplementasikan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggungjawab, parti yang tidak jelas dengan visi dan misi mereka? Sudah tentu tidak. UMNO Johor Bahru Johor seharusnya menyimpan iktizam yang lebih jelas serta realistik tentang potensi besar parlimen ini, terutama aspek ekonomi, dan juga sentiasa menjadi penyumbang terbesar kepada pertumbuhan ekonomi negeri Johor. Ingatlah semua, kita mencari mandat yang lebih baik bagi memastikan bukan saja pelan yang sedia ada dilaksanakan dengan lebih baik, malahan pelan masa hadapan yang digariskan akan dilaksanakan dengan secepat mungkin dan sepantas mana itu. Sama ada perancangan ekonomi itu memberi peluang pelaburan yang lebih baik. Kita harus pastikan bahawa Johor Bahru menjadi bandar yang berdaya saing dengan memudahkan perniagaan dan pelaburan berikutan dengan keselambatan politik itu. Itulah salah satu agenda perjuangan kita. Sidang perwakilan yang saya hormati sidang, masa yang kita tunggu selama ini telah tiba. Kita akan tempuhi pilihan raya yang kurang daripada 60 hari daripada sekarang. Pilihan raya yang bakal menentukan hidup dan mati parti kita. Cukuplah sekali, cukuplah 22 bulan. Kita tiada pilihan lain, tuan-tuan dan puan-puan, selain kita perlu menang dalam PRU yang ke-15 ini. Justru itu, pulanglah ke cawangan-cawangan, ke PDM masing-masing, persiapkanlah dan perkemaskanlah benteng kita, dan kita tidak mampu lagi melakukan kesilapan yang telah kita lakukan sebelum ini. Marilah kita sama-sama mempukuhkan solidariti, kita rapatkan barisan dan kita eratkan perpaduan, kita satukan hati kita, pastikan kerusi parlimen Johor Bahru kita rampas kembali. InsyaAllah. Boleh? Dengan penuh semangat yang berkobar-kobar, saya nyatakan bahawa membujur lalu melintang patah, UMNO Barisan Nasional akan pastikan Pakatan Harapan akan tewas dalam PRU ke-15 ini akan datang. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Barisan! Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.